Ini cerita yang benar. Termuat dalam hadis-hadis yang sahih dan amat maklum di sisi orang-orang Islam kerana kesahihannya, because of it authenticity. Mungkin banyak kisah-kisah yang dihidangkan kepada kita kadang-kadang tidak benar dan tidak berasas, malah ada yang direka-reka, tapi ini kisah yang benar. Sementara bila kita bercakap tentang syurga, kita kena cari akan authenticity atau kesahihan, kerana syurga ada perkara yang gaib dan tidak ada orang yang mengetahui perkara gaib melainkan menerusi wahyu, sama ada menerusi Al-Quran daripada Allah Ta'ala sendiri ataupun daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada hadis-hadis yang sahih. Dan kisah ini sahih. Bila Nabi naik ke syurga, Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Diriwayatkan dalam sahih Muslim dan sahih Bukhari tak silap saya, dan sunnah Abi Daud juga, walaupun dengan beberapa lafaz yang tidak sama. Ala kulli hal, Nabi tanya, Nabi kata pada Bilal bin Abi Rabah, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam fa inni sami'tu dufna alaika fil jannah. Wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam, boleh tak engkau beritahu aku apakah amalan terbaik yang kau lakukan dalam Islam? Aku mendengar kedua tapak kakimu dalam syurga. Fa inni sami' dufna alaik bil jannah. Aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Nabi masa Isra' dan Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Ta'ala syurga dan dibawa masuk ke dalamnya. Betapa bertuahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dengar tapak kaki Bilal. Dalam riwayat yang lain, antara dalam sunnah Abi Daud daripada Abi Hurairah, kata Nabi, bima sabaktani al-jannah ya Bilal. Wahai Bilal, apakah yang menyebabkan engkau telah masuk syurga lebih dulu daripadaku? Maka Bilal pun jawab, ma'amiltu amalan arja indi fil Islam. Aku tidak melakukan amal-amalan yang aku anggap baiklah dalam Islam, melainkan inni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw nahar illa sallaitu rak'atain. Ataupun saya ambil riwayat Abi Daud, melainkan kata Bilal, ma sallaitu ma azantu qattun illa sallaitu rak'atain wa ma asabani hadasun illa tawaddatu indaha. Yang ni related dengan tajuk kita. Bilal kata, tidaklah aku azan melainkan aku sembahyang 2 rakaat. Bilal ni asal azan saja dia sembahyang 2 rakaat. Asal azan saja dia sembahyang 2 rakaat. Sebab itu sembahyang sebelum sembahyang fardu yang kita sebut sebagai qabliyah digalakkan di sisi majoriti dalam mana-mana sembahyang. Sembahyang Zuhur ada qabliyah, sembahyang Asar ada qabliyah, sembahyang Maghrib ada qabliyah, sembahyang Isyak ada qabliyah, sembahyang Subuh ada qabliyah. Cuma muakkad tak muakkad tu ulama khilaf dalam isu berkenaan. Tapi nak cerita ada sembahyang. Lepas azan kita boleh sembahyang. Muazzin boleh sembahyang, siapa saja boleh sembahyang. Dia kata aku tak azan melainkan aku sembahyang. Kemudian dia kata wa ma asabani hadasun illa tawaddatu indaha, dan aku tidak berhadas melainkan aku akan berwuduk pada waktu itu. Nampak? Sebab itu kita kata ingin ke syurga, jagalah wudukmu. Tengok bagaimana Bilal bin Abi Rabah menjaga wuduk sehingga dia telah mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk syurga. Nabi tak masuk, dia dah masuk lah. Mana Nabi dengar dia kat dalam tu, dia dah masuk dulu pada Nabi je lah. Bima sabaqtanil jannah. Apa yang menyebabkan kamu masuk dulu syurga berbandingku, kata Nabi. Bila kata aku tidak berhadas melainkan aku akan berwuduk ketika itu. Mana bila sentiasa menjaga wuduk, maksudnya dia sentiasa dalam keadaan wuduk. Bukan jaga wuduk ni maksud dia dalam keadaan wuduk sampai tak kencing, tak berak, ataupun tak kentut, nak kentut tahan aja tak boleh. Dia panggil hakim. Orang yang tahan kentut ni tak boleh. Nak kentut, tapi lepas tu ambil wuduk balik. Nak berak, orang panggil hakim. Istilahnya, tak silap saya, kalau nak kentut dia panggil hakim. Nak berak dia panggil hakim. Nak kencing, tapi selepas tu berwuduk baik. Sama juga jika kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Nak cerita, jangan kita hanya berwuduk ketika kita nak sembahyang, tapi all the times, anytime, anywhere. Dan bila kita beramal dengan amalan yang amat mudah itu, bukan susah nak wuduk ni kan. Kalau kita malah nak berwuduk secara sempurna, cukup dengan kita berwuduk yang wajib-wajib sahaja. Kalau kita malah nak berwuduk 3 kali, kita berwuduk sekali sahaja. Sebab Nabi pun buat secara berbeza-beza. Ada kalanya Nabi berwuduk sekali. Umpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas, tawadda'an Nabi marratan, Nabi wuduk sekali-sekali. Kadang-kadang Nabi wuduk 2 kali. Umpama yang diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Zaid, tawadda'an Nabi marratan.
Dan kadang-kadang Nabi berwuduk sebanyak 3 kali menurut hadis-hadis yang sahih. Dan itulah yang paling afdal. Jadi 3 kali. Tapi kalau nak wuduk sekali pun tidak ada halangan kalau itu lebih memudahkan kita. Sama juga. Kadang-kadang kita berwuduk setiap anggota kita. Complete. Tapi kadang-kadang kita berwuduk yang wajib-wajib sahaja. Malah ada riwayat umpamanya dalam Syarah Ma'anil Asar yang diriwayatkan oleh Imam Muttahawi dalam buku berkenaan, ada riwayat Ali bin Abi Talib, dia berwuduk. Kemudian dia berkata, hadza al-wudu liman lam yujnim. Hadza al-wudu macam mana? Dia kata inilah wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Maknanya dia tajdid wuduk. Bila dia tajdid, dia hanya berwuduk perkara yang basic-basic saja. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, sapu kepala dan basuh kaki. Atau kalau kita lihat dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wuduk ni yang wajib-wajib saja. Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Ta'ala sebut yang wajib-wajib saja. Walaupun ada khilaf lah ulama yang kata komo pun wajib, masuk air ke hidung pun wajib. Ada lagi lah beberapa perkara wajib yang lain. Tapi saya kira majoriti mengatakan yang wajib dari sudut anggota yang 4 anggota itu saja. Mana kalau kita berwuduk sekadar 4 anggota wuduk. Kita tak basuh tangan. Kita tidak berkomoh. Kita tidak masuk air ke dalam hidung. Kita tidak melakukan hak-hak ehwal yang tidak diwajibkan yang lain. Takhlil atau seumpamanya. Saya kira sebagai ulama juga mengatakan ia sah wuduknya dan boleh kita amalkan. Jadi kalau tak nak buat secara sempurna, kita buat yang itu. Tapi lebih baik kita buat secara sempurna. Itu lebih digalak.